Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung balik muka surat 12. Dan diterima istinaf itu. Dan diterima jenis oleh Tok Qadi ataupun Hakim. Diterima apa? Ikrar wali. Pengakuan pihak wali. Ini apabila wali itu mengaku, makanya alik Tok Qadi ataupun mufti boleh terima. Adapun hakikatnya serah pada Allah. Tapi pihak dia boleh terima, mana tak dosa lah. Ikrar dengan nikah akan mewalinya maf'ul bagi ikrar. Mengaku apa dia? Mengaku tanya anak dia tu dah nikah dah. Anak dia atau cucu dia. Mewalinya jenis anak atau cucu. Wali di sini bapa ataupun nenek. Bapa ataupun nenek. Dia mengaku di situ Tok Qadi. Tok Qadi ni dia anak amor ni dah nikah lama dah. Nikah dengan dia tu masalah. Mewali bagi wali iaitu anak dia ataupun cucu dia. Ini apa le dakwah gitu, pihak Tok Qadi boleh terima. Sah. Tapi syarat mengatakan ialah wali itu mengaku katanya anak dia dah nikah atau cucu dia dah nikah boleh diterimakan, mana tidak ada hukum zina lah. Mana ada balah kau, adanya raguan kau, ada gapo kau masalah. Mana dah apa le tu orang igat. Jate ada ngat puai tu do laki puai tu do bilik sekali masalah. Pajak mo igat. Apabila igat maka cari bukti, mana bukti kata kamu tu nikah kau masalah. Tiba-tiba adanya wali tu pergi dakwa. Memang anak amor ni dah nikah dengan dia tu dah. Syaratnya jika dapat ia wali tu. Jika dapat ia wali istiqlal nikah. Mana sekiranya kalau wali tu boleh istiqlalkan nikah. Boleh mengasingkan dirinya nikah. Istiqlal nikah. Istiqlal maknanya boleh buat kerja sendiri. Tak perlu padanya, tak syarat kepadanya minta izin kepada anak dia atau cucu dia. Istiqlalkan nikah. Apa makna itu, tafsir makna istiqlalkan nikah? Dengan digagahi. Mana dapat? Gagahi. Kalau tak boleh nikah apa? Istiqlalkan nikah dengan digagahi, dipaksa. Tu baru katanya diterima. Ini nak ayat terbosnya kalau wali itu adalah wali, dia boleh buat kerja nikah itu dengan boleh mempaksakan, boleh menggagahikan anak dia atau cucu dia, barulah boleh terima. Maksudnya wali mujbir. Maksud katanya dapat ia istiqlal nikah dengan digagahi dengan bahasanya wali itu adalah wali mujbir. Dah wali mujbir. Tapi masalah wali mujbir ni dia nak paksa anak dia nikah, beberapa syarat lah, depan lagi insya-Allah. Beberapa syarat dengan bahasanya lelaki itu adalah kupung anak dia. Masalah boleh. Ini maknanya boleh. Pihak Tok Qadi boleh terima dakwah tersebut tu, pengakuan tersebut. Yang mari dakwa tanya dia memang lelaki ni, puan ni adalah dah nikah dah. Amor dah nikah dah dua ni. Dah. Makanya boleh. Tapi nak tengoklah adakah lelaki puan itu setarah atau tidak. Kupu atau tidak. Kalau kita tengok memang keduanya adalah dah kupu, boleh terima. Kerana wali mujbir tak akan boleh nikah anak dia kecuali kepada lelaki yang kupu, yang setarah dengan anak dia. Misalkan ayat misalnya seperti bapa atau nenek. Maka seperti ini dia panggil misal. Misal apa?
mistiksa itu panggil kah lil istiqsaiyah. Jangan panggil misal ini ya misal istiqsaiyah. Maknanya sebutnya misal tu ada banyak. Dah tiba-tiba sebut habis. Seperti jadi seolah kata ada banyak lagi, ramai lagi. Sebenarnya dah tak habis dah. Adanya dah habis dah, tak ada dah. Adanya bapa atau neneknya. Ini panggil wali mujbir. Maka wali mujbir adalah dua saja, bapa ataupun nenek. Hujan dia, hujan lebat. Ini mana maksudnya apabila wali itu adalah wali pak atau wali nenek, dia panggil wali mujbir. Maka apabila dakwah dia katanya lah dia dah nikahkan muwali dia, anak dia atau cucu dia, maka boleh diterima, tak apa, boleh. Tapi dengan syarat satu lagi katanya, jika anaknya anak bagi wali, itu muwali dia. Anak sini mana anak ataupun cucu dah. Jika dah anaknya jenis anak bagi muwali itu, iaitu dengan bahasanya muwali dia. Anak apa dia? Anaknya bikir, mana dara. Syaratnya katanya boleh timur, syaratnya adalah anak dara. Kalau anak tu dah sayyib, dah janda, maka adalah tak boleh timur. Kerana kalau anak tu dah sayyib, dah hilangkan tu bakarah dia, dah hilangkan bikarah dia, dara dia dengan ni tu dengan tu wati, sama wati tu zina atau lain, maka adalah anak itu adalahnya sayyib namanya. Itu tak boleh dia paksakan anak dia. Kalau paksa pun tidak sah, dia kena izin dia. Hak dara tu. Jadi dara pada bab ini dengan bahasanya dia tu tak belum bernikah lagi, ataupun mana perempuan yang hilang yang bukan hilangkan darahnya dengan selain dengan wati. Itu panggil dara. Perempuan anak dara maknanya adalah perempuan yang masih dara ada lagi, ataupun ilahnya darahnya yang hilang, sifat darahnya yang hilang bukan dengan dia lewati dak. Hanya sepertinya dia dijadikan oleh Allah pada asalnya kejadiannya tidak bikin mula lagi dah. Sifat darah tu tak ada mula lagi dah. Beranak mari memang tak ada dah. Ataupun dengan bahasanya sifat darah dia hilang dengan sebabnya tajir darah haid. Ketajaman darah haid ini membawa padanya ilahnya tu bikir dia hilang. Itu tidak masalah, itu nama bikir lagi. Itu nama darah lagi. Adapun kalau perempuan dah nikah dah setubuh dah, atau dah zina dah, itu dia makan sayyib. Maka sayyib itu tak boleh wali mujbir paksa nikah anak dia. Hal ini syarat mengatakan apabila seseorang itu mendakwakan katanya anak dia dah nikah atau cucu dah nikah, pihak tok qadi boleh terima. Tapi nak tengok wali itu wali ke apa? Kalau wali itu kena pada wali mujbir dengan bahasa wali itu pak atau nenek, maka boleh terima. Dan tambah satu syarat lagi, apabila anak tu anak dara. Kalau anak tu janda tak ada ke? Kita tengok anak ni dah nikah dulu dah, tak boleh dah. Tiba-tiba nampak duk jatuh lah misalnya mari dakwa katanya dah nikah, paksa gitu tak boleh. Tuhan ni boleh terima apabila anak tu anak dara lagi. Lepas tu kita seperti bapa atau nenek panggil kahlil istiqsaiyah. Kerana apa? Kerana tak ada dah dia katakan boleh istiglalkan nikah kecuali bapa atau nenek saja. Ya wak mari misal tapi wak mari dua-dua. Itu panggil istiqsaiyah. Mana-mananya wak rupanya mari misal kah ko nahwu ko, tiba-tiba dia sebut habis. Benar tu dia namakan istiqsaiyah, menghabisikan. Maka istiqlal itu dengan bahasa mana istiqlal ai bi insya'in nikahi waqtal iqrar. Itu dia. Nak dapat gitu. Murad katanya istiqlal nikah dengan digagahi, yakni al istiqlal bi insya'in nikahi waqtal iqrari la qablahu. Dengan bahasanya
boleh mengistighlar tu bila? Mengistighlarkan, mengasingkan nikah, pernikahan dengan boleh menjadikan, boleh mesah, boleh mengadakan pernikahan itu pada waktu mengaku tu. La qablahu, bukan sebelumnya. Kalau selepas tak apa. Mana kalau sebelum tu adalah dia memang wali mujbid. Tapi ketika akad nikah bukan wali mujbid, tak boleh. Dia kena masa ketika dia akad nikah tu. Kamu nikah anakmu tu hari berapa hari boleh? Ada berapa hari boleh? Boleh agak apa dia? Tahun berapa nak sebut? Tanya. Lepas tu tanya tengok. Cek tengok. Adakah masuk akad nikah itu memang orang ni wali mujbid atau tidak? Sebab tu istiqlal sini ada syarat dia. Ala istiqlal bi insya'in nikahi waqtal iqrar. Pada masa mengaku tu. Mana pada mengaku tu ni memang wali mujbid tak? Bukan masa nikah. Mana tu masa iqrar, masa dia mengaku dapat Tok Qadi itu. Adakah memang dia tu wali mujbid atau bukan? Tengok. La qablahu bukan sebelum. Kalau sebelumnya tak, kita tak boleh nak kira. Kita tak, memang masa dulu, masa saya tu mana anak saya dah nikah setahun dah. Masa tahun setahun tu adalah memang saya wali mujbir, tapi hari ni tak. Dia kira masa mengaku tu. Masa mengaku adakah dia wali mujbir atau tidak? Ketika mengaku itu jadi wali mujbir atau tidak? Itu istiqlal. Barulah boleh terima. Seperti bapa atau nenek, jika anaknya bikin seperti dia katanya, ini misalnya. Seperti dia katanya, kata ikrar ni, kata bagi wali. Hak kata ikrar tak mengaku katanya tu nikahkan anak dia tu. Dia kata anakku ini isteri si anu, tu ya. Mana apa yang dia mengaku tak anak dia ni adalah isteri bagi dia tu. Bagi Zaid masalah, bagi Muhammad masalah, bagi Umar masalah. Sebutlah. Kalau dia mengaku tak anak dia isteri, berarti mana dia dah mengkahwin dah dua ni. Kalau kata gitu, kita nak cek tengok dia wali mujbir ke, anak-anak dara ke, bagaimana. Cek tengok. Dan jika makna walaupun, dan jika ghayah, jika tiada benar oleh anaknya, tidak benar mana tidak menerima oleh anaknya, tidak membenarkan oleh anaknya atau cucunya. Anaknya anak wali iaitu cucu dia. Anak mana yang balik, yang sudah balik. Kalau anak kecil memang tak terima mula dah. Anak dah balik dah. Tidak benar ke apa dia? Diikrarkan nikahnya. Ini akan pengakuan pernikahannya wali tu sekalipun. Mana anak katanya, dah saya tak ada. Pak saya tak nikah saya lagi. Saya belum nikah lagi. Walaupun ialah anak tu mengikrarkan, tidak masalah. Kerana apa? Kerana boleh jadi anak tu dia tak terima. Dia tak suka dengan jatah tu. Dia tak suka jatah, tak suka hak lelaki tu. Tapi pak dia dah paksa dah. Boleh jadi apa yang diikrarkan oleh pihak anak tu tak benar. Maka ketika itu walaupun anak mengikrarkan tidak diterimakan. Pihak anak tu kita nak terima pihak wali, kerana wali ada wali mujbir. Lepas tu hakikat lagu mana serah pada Allah SWT. Kalau dia benar memang tak berdosa lah. Kalau dia bohong alah dosa dia. Tok Qadi tidak masalah. Tok Qadi tu maknanya anak itu tidak memberi bekas kerana wali itu wali mujbir. Kalau wali ghairu mujbir barulah memberi bekas. Berarti kalau dia mengikrarkan seolah dia tak reda tak sah. Kalau tu anak ini anak dara, wali mujbir, kalau dia ikrar pun sah nikah. Kerana tak syarat bos minta izin, sunat saja. Dan jika tiada dapat istiqlal, mana kalau sekiranya ilahnya wali itu bukan atau maqabil atas pada jika dapat ia istiqlal. Tu maqabil situ ataupun ataf situ. Dan jika tidak dapat wali itu istiqlal, yang istiqlalkan nikah dengan digagahi, nasya tiada sah ikrarnya wali itu. Tak sah. Apabila tak sah tak terima. Apabila tidak sah tak terima. Maknanya tak dapat istiqlal dengan bosnya wali itu bukan wali mujbir. Itu abang. Abang dia masalah, pak dara dia masalah, sepupu dia masalah. Tu bukan wali mujbir. Kalau bukan wali mujbir mari itu ikrar. Itu tak terima dah. Kerana apa? Kerana dia adalah bukan wali mujbir. Habis. Dan demikian lagi diterima ikrar perempuan yang akil balik. Dan demikian lagi supaya ditermakan tadi. Supaya ditermakan ikrar wali tadi. Gapo dia? Katanya diterima ikrar pengakuan perempuan yang akil. Terima jenis oleh hakim. Diterima oleh hakim pengakuan perempuan. Kalau perempuan dia mengaku pun boleh terima juga. Boleh terima. Perempuan mana sifat yang akil? Yang dah akil dah, akil balik dan dah cukup umur apa semua dah.
dah akil balik dah. Kalau perempuan tu ialah dia akil balik, dia mengaku depan Tok Qadi, maka pihak Tok Qadi boleh terima ikrar dengan nikah. Tak lupa pada ikrar, mengaku tu dengan nikah. Dia kata dia dah nikah dah, dia jadi isteri tu suami dia. Saya pun ialah anak masalah. Kau boleh terima. Jikalau bukan kupunya ghayah. Jikalau sini ghayah, makna walaupun bukan kupunya kupu perang, mana walaupun adalah lelaki itu, lelaki yang didakwa katanya suami dia tu, bukan kupunya, maknanya bukan setarah dengannya, dengan perempuan itu tak setarah pun, tak sama pun tak. Dua tu tak hak ni anak tu, hak ni orang tu orang biasa masalah. Tu sekalipun tidak masalah. Sah. Tu. Tapi syarat mengatakan diterima, ya kait pada diterima tu apabila dibenar oleh laki, mana apabila membenarkan oleh laki-laki yang diikrarkan itu, ini ikrar oleh perempuan itu. Jadi apabila jatuh pun dia mengaku gak, ya memang ini isteri saya. Oleh seorang perempuan tu mari dakwa, tanya ni suami saya. Lepastunya pihak jatuh pun kata memanglah dia tu isteri saya. Pihak Tok Qadi boleh terima. Mana tak syarat ada saksi lah. Zaman dulu mana ada surat. Supaya gak lah ni kadang-kadang kita pergi jalan patah dah. Tok Qadi ke ada apa banyak dipatah. Iga dipatah. Banyak ilahnya tuan majlis ni Kelantan ke mana, banyak dia igak. Ada orang duk main jatuh tina main laki puas di pantai. Apabila dia main patah, orang kita cek tengok, mu ada suami isteri ke? Ada. Kalau dia kata, ya, ini isteri saya, ini suami saya, boleh terima dah. Boleh terima. Mana surat? Surat tu tak payahlah, kerana kadang-kadang orang ni nikah siap-siap. Ada tak syarat no itu. Tapi maknanya laki isteri hari ni orang boleh tengok, mana boleh cek. Tengok cara kalau isteri ada suami, ya tengok lain dia, cara duduk, cara main dia, cara gaul. Kalau nyalah bukan suami isteri, adalahnya duduk cara pun tak serupa dah. Boleh tengok lah. Ada orang boleh tengok cek lah ni. Tapi ada setengah orang je panah berlakon. Serupa orang tengok tak cek. Maknanya boleh terima dah, tak apa dah. Pihak Tok Qadi tak berdosa. Kalau dia mengaku katanya ini isteri saya, ini bini saya, ada ini tu suami saya masalah, pengakuan gitu, maka adalah boleh diterimakan. Tapi bukan semata itu, kita tanya ahli sikit lah. Betul kau gini nikah kau gini tanya juga dulu nak tengok. Dah. Bukan sepatah jawab tu kitanya ambil makan selalu dah. Tanya dulu. Tapi boleh terima, tak masalah. Tidak syarat ada saksi apa semua dah. Kita boleh lepas lah. Kalau kita tengok memang dua ni laki isteri suami isteri sungguh, kita lepas lah. Habis. Tak hukum zina ke apa tu. Dan jika mendusta, likungkan tiada tu ada lebih. Dan jika bukan tiada dah. Ini seperti ada dalam kitab Yanah. Dalam kitab Yanah tidak ada sebut katanya tiada dah. Baiklah. Inilah ala sawab. Tidak ada lafaz tiada dah. Dan jika mendusta, bukan jika tiada dah. Dan jika mendustakan, dia akan ikrar oleh walinya dan syuhudnya sekalipun. Bukan tiada sebab raya kan. Bukan mana. Dan jika tiada mendusta, maklum dah tidak mendusta. Memang boleh terima dah, tak mendustakan. Tidak membangkitkan bohong. Tidak membangkitkan belawak dengan bahasa kata wali kata bohong dua ni. Ini betul lah wali ada. Wali ada, saksi ada, tak ada. Dah. Saya bukan saksi dia. Ini tak ada, saya tidak nikah. Sekalipun tak masalah. Kerana boleh jadi wali tu dia tak suka balik. Ini apa haknya mendakwa mengakukan nikah diterima. Tapi pihak mengingkarkan tidak diterimakan. Pihak wali dan saksi. Tengok situ. Kerana apa? Kerana mudarat. Bak mudarat istilahnya jarum nah. Kalau bak nikah tu tak apalah. Ada bak nikah tu ada bukan mudarat. Mudarat anak dia tak apa, wali tu anak dia anak darah mujbir. Dah buka pintu. Tengok berbeza molek tu. Kalau ialah wali ki mengaku tanya nikah anak dia, dah nikah anak dia, tapi wali tu wali mujbir dan anak-anak darah boleh terima. Adapun kalau pihaknya anak tu dah mengaku dan ialah tu pihak yatim pun ialah dah apa dia? Dah mengaku juga tidak ingkarkan, maka walaupun mendustakan dia akan ikrar oleh perempuan tu, oleh walinya dan syuhudnya dan dua saksinya sekalipun, tidak masalah. Dah tetapnya dia di suami isteri. Tu disi hukum zahir di dunia ni. Lepas tu kalau memang benar tak benar tu serah pada Allah.
Itu serah pada Allah. Artinya hukum zahirnya adalah kita boleh hukumkan laki ada jati laki puai itu adalah suami isteri. Walaupun ilahnya wali mengikatkan atau saksi mengikatkan. Tak, kerana maklum dah dia nikah-nikah mula Allah aku ingat katanya pada budak ni juru, comel boleh tupai. Apa jadi nate dah. Natu jadi nate dah. Ada boleh jadi gitu. Mana apabila natu tu jadi nate, maka ikatkan oleh bapak saja boleh jadi dia marah tu. Boleh jadi dia marah. Dia marah dia tak suka. Balik atas tu pasal tu. Gi dakwa tok gadi ni bukan natu amo ni, anak amo tak nikah lagi asalnya. Tak diterima. Bila apabilanya dua laki puai tu dah dah setuju dah. Mana dah ikrar dah mengaku dah. Tak ditimukan. Supaya saksi. Maka saksi adalah panggil saksi mudarrak. Dah. Dulu jadi saksi tiba hari saya bukan saksi dia. Tak. Sekalipun tak. Tapi dengan syarat. Mengatakan ditimukan tak walaupun ialah wali dan saksi itu mengikrar dengan syaratnya takluk pada diterima. Dengan syarat dia nyatakan pada dakwanya nikah itu dengan menikahkan oleh walinya dan hadir dua saksi yang adil lagi pula dengan redanya. Nyata gitu. Mana nak terangkan, nak jelaskan. Dengan syarat dengan syaratnya dia nyatakan. Nyata baca gitu. Dengan dijelaskan, dengan diterangkan dan dengan disorehkan. Sorehkan apa dia? Disorehkan ini oleh perempuan tu. Nak sebut soreh, nak sebut nyata-nyata. Dinyatakan pada dakwanya dakwa perempuan tu. Nyata ke apa dia? Itu dakwanya dakwa ke apa dia? Nikah itu. Nikah tu maf'ul. Pada dakwanya perempuan, dakwa ke apa dia? Dakwa nikah. Kalau nya tu badal tak apa dah, kalau nikah badalnya apa dia? Pada dakwanya nikah itu tak apa dah macam gitu, tak rujuk tak apa. Dah kita ajar begini, hak tepat bahaya dah tak payah rujuk sini. Kita rujuk ada peningnya. Mana dengan syarat dia nyatakan pada dakwanya nikah itu dakwa dengan menikahkan hati. Atau nyata dengan dinikahkan boleh ke? Atau dakwaan di situ tadi tu, dakwaan, pengakuan dengan menikah. Mana dengan pernikahan itu menikahkan ini akan perempuan itu oleh walinya dan hadir dua saksi yang adil lagi dengan redanya perempuan itu. Mana lagi dakwa katanya, memang ayah saya nikah ada menikahkan saya. Kalau semata-mata saya, ini suami saya, ini isteri saya, tak ada. Semata gitu tak ada. Yang tak tanya mu nikah tu ada wali tak? Wali ada. Saksi ada tak? Memang ada saksi. Saksi mana? Adil kau tidak? Ada. Dah sebut gitu. Lepas tu nama apa saksi tu? Dah. Saya tanyalah. Nak tahu tak orang tu adil kau tidak? Maka nak terimakan ialah pengakuan orang puas saat ni mengatakan ini suami dia dan ini isteri dia. Walaupun ilahnya tu wali tu engkar atau saksi engkar. Tapi syaratnya dia kena sebut masa nikah tu ada wali kau tidak? Ada saksi tidak? Kalau katanya memang saya nikah tu ada wali. Saya nikah tu adanya hadir dua saksi yang adil. Terima tak apa dah. Tiba-tiba pak atau saksi mai ikrar tak masalah. Tu tidak mengapa. Sah nikah tu. Mana itu sah dakwah tu di situ qadi. Habis bermula yang terlebih hampir daripada segala wali pada nikah itu. Ni cara wali lah. Tapi ni cara wali pula. Siapa dia yang patut, yang layak untuk menjadikan wali? Hak mana panggil wali yang patut dulu? Aqrab. Wali aqrab. Jadi kita ada wali aqrab dan wali ab'ad. Mana dah ini? Tak tahu dah mana. Habis, ini masuk bab cara wali, siapa dia jadi wali. Wali aqrab dan wali ab'ad. Lagu mana panggil wali atau aqrab? Lagu mana panggil wali ab'ad? Ada aqrab lagu mana? Aqrab lagu mana? Bukan mana aqrab tu pak saja. Ada bukan mana aqrab tu adalah nenek saja. Kita aqrab mana lebih hampir. Jadi lebih hampir tu panggil aqrab tu panggil nasbah saja. Dan ab'ad tu nasbah. Nasbah mana? Wali contohnya wali pak ada, nenek ada. Mana aqrab? Pak adalah panggil aqrab, nenek panggil ab'ad. Kalau contoh katanya bapak ada dan adik-beradik ada, dia panggil adik-beradik.
dia panggil ab'ad. Pak panggil aqrab. Sama juga adik-beradik ada, anak saudara ada, atau pak saudara ada. Pak saudara panggil, pak saudara, anak saudara panggil ab'ad. Adapun adik-beradik panggil aqrab. Mana aqrab ab'ad tu nasbah aja. Bukan kita letak khas dah. Mana aqrab dan ab'ad itu boleh letak sesiapa sekalipun. Yang penting kita nasbahkan. Nasbah siapa orang tu? Kalau abang nasbah dengan pak, yang abang tu panggil ab'ad. Kalau abang nasbah dengan anak dara masalah, atau abang nasbah dengan pak dara, maka abang tu panggil aqrab. Dah aqrab itu nasbah saja. Masuk balik katanya bermula yang terlebih hampir, mana aqrab, lebih hampir, lebih dekat untuk menikah tu daripada segala wali, mana semua wali. Wali itu maknanya jamak benar wali, yang merintah urusan nikah. Wali sini bukan wali Allah, namanya tu waliul amri, tapi amri khas bang. Mana yang merintahkan urusan nikah. Daripada segala wali, semua wali tu pada menikah itu, mana wali pada menikah itu, bukan wali pada wali merintah harta, ni wali pada nikah. Auliya tak ada situ. Segala auliya pada nikah itu, gapo dia khabar? Bapaknya jenis ialah bapaknya perempuan tu. Bapak tu panggil aqrab. Bapak aqrab dah. Kemudian mana selepas itu, maka neneknya nenek perempuan. Tu kalau tu nenek baru dia aqrab ke? Mana kalau pak ada, nenek ada, pak tu panggil aqrab, nenek panggil ab'ad. Tapi kalau pak dah tak ada, tak ada hissi, tak adanya tu syar'i, maka nenek tu panggil aqrab ke? Jadi panggil aqrab tu tertib. Kemudian selepas nenek, kalau pak tak ada, kemudian mana selepas tak ada pak, kemudian pula mana selepas tak ada nenek, pak tak ada, nenek tak ada, siapa aqrab? Maka saudaranya perempuan. Saudara dia, adik-beradik dia. Adik-beradik mana? Adik-beradik yang seibu sebapak. Seibu sebapaknya. Dia panggil syakik. Adik-beradik syakik. Ada pak tula, mak tula. Maka dia panggil aqrab. Maka ialah saudara itu emu abang, emu adik. Abang dia ke, adik dia ke, tak ikut lah. Yang penting ialah ibu bapa yang sama. Lepas tu masalahnya wali ini, kalaunya adik-beradik tu ramai. Hak lelaki tu 2-3 orang masalah. Hak perempuan tu nak nikah, pak dah tak ada, nenek dah tak ada dah. Maka adik-beradik tu jadi wali. Pak dah meninggal dah, mak ada, mak tak jadi wali. Ada, maka ketika itu alahnya adik-beradik nikah. Lepas tu adik-beradik tu ialahnya abang ke adik, tak ada kira. Yang penting tanya puan tu, dia suka siapa dia. Ada, tanya puan nak nikah tu, kak dia ke, adik dia ke, tanya. Ada, mu nak siapa tu, mek siapa jadi tu wali? Aku ke adik. Masalah. Maka nak tanya puan tu. Kalau dia suka adik lah wali. Tapi no syarat-syarat dah adik dia pun. Ada syarat-syarat wali lepas dah. Dia masa akil balik apa semua tu. Dan dia tu adalah adil apa semua ke? Mana bukannya tu tidak melakukan dosa besar tu. Nah begitulah. Adik-beradik. Maka adik-beradik panggil aqrab juga. Bila apabila tak ada pak, tak ada nenek, yang tiga. Kemudian yang panggil tertib lah. Kemudian yang dipanggil tertib. Kemudian yang selepas itu, selepasnya kalau tak ada dah, semua cari tak ada. Pak tak ada, nenek tak ada, adik-beradik si ibu bapa tak ada. Kemudian anak mamak. Tu anak mamak. Mana lakah ni? Kemudian maka anak saudara seibu sebapa. Barulah anak saudara. Anak saudara dengan pak dara, anak saudara dekat. Anak saudara dekat. Pak dara ada, anak saudara ada. Dah. Maka anak saudara jadi wali. Pak dara tak jauh. Dia pak dara dengan anak dara ke? Ya kita kita yang dekat anak dara kita. Masa mesra dengan anak dara. Tapi kalau pak dara, kita dengan dia, kita jauh lah. Dia dekat dengan kita. Tapi nasbah kita jauh dengan dia. Kalau pak dara ada, anak dara ada, ambil anak dara. Anak saudara mana anak bagi adik-beradik kita. Tu anak saudara. Ibnul akhi. Maka anak saudara mana? Anak saudara kemudian lakah tu. Kemudian saudaranya yang sebapak, gitu. Lakah ni. Maknanya adik-beradik seibu sebapak. Kalau tak ada adik-beradik seibu sebapak, nak cari adik-beradik sebapak. Pak tu lah. Tak ada hal lain, mana cari adik-beradik sepak. Kalau adik-beradik seibu panggil umul tu zawil arham. Zawil arham tak boleh nikah. Adik-beradik kita tapi mak tu lah, pak lain-lain. Tu tak boleh dah. Dah. Mak tu lah. Tapi pak lain.
Ni pak dia nama Umar, ni pak dia namanya Zaid. Mak kitanya si Fatimah sama. Masalah. Tu tidak boleh jadi wali kerana zawil arham. Sebapak. Kemudian kalau tak ada pula saudara sebapak pun tak ada, mati habis dah ataupun tak ada mula lagi. Maka anak saudara seibu sebapak, cari anak saudara seibu sebapak. Kitanya dengan puai tu adalah adik-beradik seibu sebapak. Kita adik-beradik seibu sebapak, anak dia panggil anak seibu sebab, anak saudara seibu sebapak. Ini cari-cari anak saudara seibu sebapak dengan kita. Saudara seibu sebapak seibu sebapak kita lah. Bukan bukan anak saudara tu seibu sebapak kita. Mak dia pak dia tu adalah saudara kita. Mak dia ataupun pak dia saudara seibu sebapak dengan kita. Dia panggil anak dia tu anak saudara seibu sebapak. Dah saudara ada seibu sebapak. Contohnya muhajirin dengan PI masalahnya. Dia panggil adik-beradik seibu sebapak. Lepas tu anak bagi muhajirin, dia panggil anak saudara bagi PI tu ialah anak saudara seibu sebapak. Kerana memang dua ni adik-beradik seibu sebapak sama ke anak PI. Sebab masalah. Itu panggil anak saudara seibu sebapak. Kalau tak ada pula, tak ada. Anak saudara seibu sebapak, kemudian maka anak saudara sebapak gitu. Anak saudara sebapak. Carilah anak saudara sebapak. Pak tu lah mak lain. Tak ada. Ada. Dah tu. Maka itu tidak ada. Hak sinilah ada masalah. Kalau ada, cari saudara sebapak, maknanya adik-beradik tu dia adik-beradik sepaknya mak lain-lain. Ini bagi pak yang banyak bini. Ada. Apabila banyak bini maknanya boleh anak pula. Anak pula berarti pak dia sama, bin sama, tapi mak lain-lain. Maka dia boleh cari anak saudara dia tu jadi ni nikah dia. Boleh. Mana pihak jatih tu boleh berlaku tu. Pihak pubai tu zawil arham. Tengok jangan alik jatih aja. Sebabnya lah bahasanya zaman dulu gitulah. Zaman dulu semuanya naik kepadanya lah belah jatih aja. Sebelah jatih aja jangan. Tengok kalau kita nikah, pak, anak tu bin siapa? Kita anak puai. Dan mana anak jatih? Anak puai kita boleh anak je bin siapa? Bin hak jatih tu. Dia turun naik gunung dah, tak mari bin sini dah. Naik gunung dah, naik gunung. Pakai pusaka pun ikut gunung, nikah apa semua ikut gunung Nabi dah. Anak perang puai kita ada. Tak mari kita dah. Ada. Zawil arham dah insya-Allah kita. Dah. Mana cucu tu? Cucu tak mari bin kita dah. Ya bin ikut gunung dah. Kerana dia besarnya sebelah jatih. Hingga ke bawah mana peterusan lah. Hingga tu anak saudara sebuah pak, anak saudara, cucu saudara, cicit saudara pun tu masuk itu. Anak saudara, cucu saudara, tu masuk ke tu. Anak saudara, cucu saudara, cicit saudara, cocok saudara ikutlah lagi. Tu mana hingga ke bawah ni. Hingga bawah mana? Bawah tu begini. Anak saudara. Lepas tu anak saudara kita ni. Anak saudara kita boleh anak saudara boleh anak. Hari pasal mak darah muda ke? Mak darah muda lagi. Mak darah muda. Lagu mana tu? Lah ni orang boleh anak puas orang. Ada nikah umur 4-15. Hak tina tu nikah. Sebab tu zaman dulu ada sebut dalam ta'yan Imam Syafi'i ada sebut tu. Orang puas ni umur 9 tahun. Umur 9 tahun nikah. Buat nikah boleh anak. Anak pula boleh umur 9 tahun nikah pula. Ada? Nikah boleh anak pula, anak. Maknanya lah boleh cucu tu umur umur muda lagi. Pas anak dara dah tua-tua dah masalah. Anak dara tu umur 70 dah. Anak dara. Kita baru umur 9 tahun je. Pasal apa nikah dia? Puai 9 tahun atau 10 tahun ni. Ada syarat-syarat dia lah. Maka anak dara boleh, anak dara tu 70 dah masalah. Tak apa dah 70 kau. Yang penting akal balik. Boleh tidak masalah. Lepas tu cucu dara masalah ada. Hak tu anak dara. Lepas tu anak dia ada ke? Dia mati dah. Anak dia pula. Berarti panggil cucu saudara. Ada? Cucu saudara tu tua badannya mak dara lagi masalah. Ataupun sama masalah. Boleh jadi wali. Cucu cicit saudara pun boleh. Tu makna hingga ke bawah. Takut tak temu cari. Hingga ke bawah guna. Bukan bawah tanah. Bawah maknanya bawah talian dia. Dia ke bawah ke anak saudara, cucu saudara, cicit saudara tu. Mana boleh. Tapi yang sebelah jatih lah pihak jatih. Pihak lelaki. Kemudian kalau tak ada dah. Hak pihak ni tak ada berlaku. Nak cari adik-beradik semua, anak saudara semua tak ada. Cucu saudara, cicit saudara semua tak ada. Maka barulah naik kepada maka mamaknya. Baru pergi ke mamak. Ke mamaknya bukan mamak. Bukan mamak nasi lemak mamak. Bukan mamak bahasa Malaysia tu. Mamak tu maknanya
Pok keling. Ada. Mamak sini mana mamak, mana pak dara. Mamak sini maknanya pak saudara. Barulah pergi pak saudara. Mana pak saudara ni tengok. Gi anak saudara, gi kono dulu. Gi no habis. Kalau tak ada, barulah mai pak saudara. Ingat balik. Pak saudara tu kemudiannya. Kalau tak ada hingga ke bawah tu, barulah. Kemudian dia selepas tidak ada anak saudara, cucu saudara, cicit saudara, barulah naik kepada bapaknya. Bapaknya bapak apa? Bapak saudara. Bapak, mamaknya saudara seibu, sebapak. Mamak mana bapa pak saudaranya, pak saudara bagi perempuan tu, mamak. Pak saudara mana? Saudara mana yang saudara seibu sebapak dengan bapaknya bapak puan tu. Pak saudara seibu sebapak. Pak saudara yang seibu sebapak. Bapak apa? Bapak puan tu. Ada seorang puan namanya Zainab masalah. Maka Zainab, pastunya pak saudara dia Umar, pak saudara dia Zaid masalah. Lepas tu pak saudara dia saat ni tu, seibu sebapak dengan pak dia tak? Mana Zainab binti Ali masalah. Zainab binti Ali. Zainab tu nak nikah. Ali tu bapak dia. Lepas tu Umar ni masalah, Umar tu adik-beradik pak dia tu. Umar adik-beradik pak dia. Dia panggil pak saudara puan. Mana puan nak nikah. Tapi pak tak ada, mati dah. Kalau pak ada, pak nikah, pak tak ada dah. Sama tak adanya hisi atau syar'i. Apabila pak tak ada, cucu anak saudara, adik-beradik semua tak ada, maka tinggalnya pak saudara ada. Maka pak saudara nak tengok, pak saudara tu dengan ayah dia tu, mula ayah dia tu adalah seibu sebapak ke dia. Kalau adik-beradik seibu sebapak, boleh dia jadi wali. Itu panggil seibu sebapak. Kemudian kalau tak ada seibu sebapak tak ada, maka mamaknya yang sebapak dengan bapaknya. Cari sebapak dengan bapak puan tu. Cari hak sepak. Ada pak. Maknanya pak saudara kita ni dengan pak kita ni adik-beradik. Ada adik-beradik tapi adik-beradik sebelah ayahnya. Mak dak. Tu boleh. Kemudian kalau tak ada pula bapak saudara sebapak pun tak ada, maka anak mamaknya, anak mari bayi puan tu. Anak mamak mana sepupu? Anak pak saudara kita. Panggil apa? Sepupu. Nak cari sepupu. Barulah cari sepupu. Mana anak mamak mana? Yang seibu sebapaknya, sebapak perempuan. Mana ibu bapaknya ada? Seibu sebapak. Mana sepupu seibu sebapak. Sepupu seibu sebapaknya, yang seibu sebapaknya dengan bapaknya bapak puan tu. Seibu sebapak. Maknanya anak saudara, bukan anak saudara seibu sebapak. Maka anak mamaknya yang tu sifat mana? Bukan sifat main anak. Tengok ibarat dia. Tengok sini ke, maka anak mamak. Anak mana anak pak saudara. Anak pak saudaranya perempuan yang seibu sifat, yang tu sifat mana? Bukan sifat anak, sifat badannya mamak tu. Sebab apa? Sebabnya lah, sepupu kita mana seibu sebapak dengan pak kita. Hak seibu sebapak dengan pak kita adalah ayah dia. Contoh katanya Muhajirin dengan Ja'far. Tak, dia panggil apa? Sepupu. Maka tengok pak dia masalah. Adik-beradik siapa? Tengok situ adik-beradik seibu sebapak dengan ayah dia tak? Kalau tak, dia panggil tengok sebapak-paknya sama tak? Kalau pak sama panggil tu anak mamaknya yang seibu sebapak dengan bapaknya bapak puan tu. Tengok situ kan? Ada cek dia ni. Ada setengah orang pelik situ, pelik kecil. Anak mamaknya yang seibu sebapak. Jadi yang tu mana sifat badannya mamak tu? Mamak yang seibu sebapak. Perempuan tu. Seibu sebapak dengan bapaknya pak puan tu. Ada pak dara. Pak dara dengan mula ayah tu adalahnya adik-beradik seibu sebapak. Adik-beradik seibu sebapak. Lepas tu anak dia, anak ni, contoh katanya lahnya perempuan ni nak nikah. Adanya ayah di mula ayah dia adanya 2-3 adik-beradik. Masalah. Ada 2-3 adik-beradik. Maka ayah dia dah mati dah masalah. Maka adanya pak dara dia ni pak dara seibu sebapak. Namanya Umar. Ayah dia namanya Zaid masalah. Zaid ni tu anak dia nak nikah. Tiba-tiba adik-beradik dia ramai. Maka adik-beradik dia ramai nama apa? Namanya Umar masalah. Seorang Umar. Seorang Umar ni adik-beradik seibu sebapak dengan Zaid. Lepas tu seorang lagi namanya Usman. Maka Usman tu adik-beradik dengan pak juga, adik-beradik dengan mula ayah puan tu juga. Tapi adik-beradik tu ilahnya sebapaknya. Ini sebapak saja. Mana mak lain?
Hak satu lagi adik-beradik sebelahnya ibu. Masalah hak jatuh lain. Hak sebelah ibu ni memang zabil arham tak boleh wali dah. Ada hak boleh jadi emonya wali nama tu Umar atau Usman tu. Pas kita pilih mana? Tengok. Umar Usman tu adik-beradik yang mula ayah tu seibu sebapak. Hak ni adik-beradik sepak, maka ambil Umar. Kerana apa? Umar tu ialah seibu sebapak dengan bapak dia. Adapun Umar, adapun Usman jauh. Kerana sebelah pak saja. Lepas tu kalau tak ada Umar, Umar pun tak ada ke? Ambillah Umar. Ambillah Usman. Kerana Usman tu panggil adik-beradik seibu tu sebapak. Tu panggil anak mamaknya yang seibu sebapak atau anak mamaknya yang sebapak dah. Dah. Habis. Kemudian selepas itu kalau tak ada apa? Anak mamak yang sebapak dengan bapaknya. Apa tadi dah? Bapaknya bapak puan tu. Bapaknya bapak puan. Nah, ada itunya adik-beradik bagi tu pak dara dia. Anak pak dara makna sepupu yang sebelah ada. Tu ayah dia dengan ayah puan tu adalahnya adik-beradik sebapak. Boleh. Tu akrab belaka tu. Akrab. Tapi akrab pun nasbah lah. Tu nasbah. Faham dah? Ada belik situ. Kemudian kemudian anak mamak yang sebapak dengan bapaknya. Tengok nak panggil Torina tengok bapak. Bapak angah tu anak sepupu tu. Sepupu hak ayah dia adik-beradik dengan ayah kita sebapak. Hingga ke bawah maknanya hingga ketusan. Anak ada sepupu atau dua pupu atau tiga pupu ke bawahnya carilah. Pergi ke bawah dulu habis. Dah habis tengok ke bawah lagi cucu mana sepupu ada anak sepupu gitulah kalau bahasa Melayu sepupu anak sepupu sepupu anak sepupu masalah cucu sepupu masalah cari satu bahasa Malaysia anak sepupu cucu sepupu pergi situ tapi hak sebelahnya seibu sebapak ataupun sepak pergi terus satu lah kemudian kalau tak ada hak belah ni habis tak ada ke tak ada dah maka mamaknya maka mamak bapaknya ada maka bawa lagi kepada mamak bapaknya bapak bayi perempuan nyo perempuan belaka tu ingatlah situ tak payah dah rajak lah bab ni nyo tu puan belaka semua tu tak rajak lain bapak dok sebab dok kecil pak nikah bapaknya pak puan tu puan anak nikah tu mana mamak pak nyo mamak pak gana mamak mana pak dara bagi pak bagi perempuan tu ayah bagi perempuan tu adalah pak dara dia kerana anak sepupu tak ada dah sepupu anak sepupu semua tak ada dah lepas tu dia cari mana cari bagi bapak saudara bagi ayah dia. Pak saudara ayah. Bukan pak saudara bagi perempuan lepas dah tu. Ni pak saudara ayah. Contohnya lahnya Zaid anak dia nak nikah. Zaid anak dia nak nikah. Zaid dah mati dah. Tapi Zaid tu ada pak saudara. Zaid adalah bapak saudara dia ada. Pak saudara bagi ayah tu namanya Umar masalah. Maka Umar tu jadi boleh. Tapi Umar pun adalahnya bangnya bapak saudara seibu sebapak. Bapak saudara seibu sebapak. Sebelah seibu sebapak tu. Senang dah, tak payah dah. Tapi bacanya bagi ke mana ni? Ni. Kemudian makanya mamak bapaknya seibu sebapak dengan bapak jadi bapak puan tu. Dah. Saudara seibu sebapak. Mamak bagi bapaknya bapak perempuan. Mamak mana? Seibu sebapak dengan bapak jadi bapak puan tu. Habis sebelah ibu seibu sebapak dah. Sebab tu dah seibu sebapak dengan bapak. Tu dia. Habis. Kemudian kalau tak ada mamak bapaknya, baru mamak bapaknya yang seibu, yang sebapak dengan dia dengan bapak. Walau saya sebapak. Isni dah supaya dulu. Pahal atas pahal dah. Kemudian kalau tak ada, maka segala asabahnya asabah perempuan tu. Mana-mana orang boleh makan asabah dia boleh. Lepas tu tak ada dah. Ayah tak ada semua, tak ada keturunan hak dia sebut tak, atas tu tak ada belakang. Carilah mana yang boleh makan asabah bagi perempuan tu. Hak laki mana, hak yatim mana yang boleh makan asabah, makan asabah bagi harta bagi perempuan tu. Dan sebab tu ada ni pupu dua pupu sebab tu orang Arab Saudi tu ada cerita. Arab Saudi mana orang tu mati. Kalau orang mati tu duit yang berapa juta, berapa ratus juta duit. Banyak ratus juta Saudi lah. Banyak juta. Mati cari waris tak ada. Memang tak jumpa waris. Tak ada. Pupu, dua pupu, tiga pupu tak ada cari. Lepas tu Arab pun dia cari sesak-sesak dia cari sebab Arab ni ialah dia cari keturunan, cari panggil kabilah dia. Ya Arab nak cari keturunan, cari kabilah, dia ada kabilah dia, puak dia. Cari kabilah ni, kabilah ni mana ada kabilah ni berkaitan kabilah. Cari baru tu temung keluarga jauh tu.
Ada berapa puluh orang dah jauh anak adik-adik hatu. Kerana hatu makan asal apa? Hatu semua pergi ke tu habis. Tengok jauh jelak tu. Anak tak ada, pak tak ada, sepupu tak ada, anak dara tak ada, pak dara tak ada, semua tak ada. Pergi apa tu. Cucu cicit apa yang dara apa semua tu. Ada mun habis harta dia. Tengok. Dok kerjanya lama ni boleh kau dia mau habis. Ni masalah. Ada. Ini demo ni, rezeki demo ni. Sebab tu kita dok kerja, dok kumpul duit. Banyak kumpul duit. Ada juta duit. Tapi duit tak manfaat kita akhirah. Nauzubillah. Penting kaya tidak masalah, tidak salah. Yang salahnya adalah duit itu, harta itu tidak membawa padanya ilahnya kitanya selamat di akhirat. Tidaknya dapat kitanya kebajikan pada akhirat. Hak tu hak rugi. Sebab itulah. Sebab adanya seorang satunya cerita di Saudi. Di Saudi ni yang maknanya adalah seorang tu ialah Haji dah tadi dah. Lepas tu mati mana 3 orang bukan seorang. 3 orang ni makin asabah belaka 3 orang. Mana seorang dapat dalam 150 juta seorang lebih kata. 150 juta seorang. Juta Saudi. Sejuta Saudi lebih kurang sejuta ringgit lebih kurang. Lebih kurang lah. Dah 100 lebih. Lepas tu boleh 100 lebih dia minta ginilah. Duit yang kamu dapat free ni kamu buatlah kebajikan, wakaf lah. Ada juta ke 2 juta ke. Dah buatlah kebajikan ke si mayat tu. Dia minta maaf lah anak ada amal anak ramah. Ada jual ramah nak beri guana. Tengok boleh 100 juta lebih seorang tu. Kedekut lagi. Ya malas saya gitu. Masa hidup dia tak saya buat. Baru mati tu ialah harta dia, boleh kau orang, lepas tu demo ayatlah. Apa tak kau free lah ke? Free lagi ni lah. Ada wakaf lah waktu wakaf untuk si mayat ni apa gini minta maaf lah anak ramai gini. Gi tanya orang yang kedua pula. Kan yang kedua lah saya minta maaf lah amal banyak ni, hutang banyak ni, banyak urusan lagi. Ada urusan yang amal banyak. Duit banyak perlu gini nak buat nego ni mana boleh beri. Tak boleh beri dah. Tengok 1 sen pun orang tak bagi, duit boleh free 1 juta lebih. Lepas tu seorang yang ketiga, dia tak minta maaf lah. Tuan ni masa hidup dia tak saya buat kebajikan untuk diri dia. Mati dah buat apa lagi. Tengok situ. Habis. Maknanya lah duit berapa ratus juta saat ni boleh demo free, kebajikan sedikit pun tak ada. Ni na'udzubillah. Kumpul lah duit, kumpul buat apa dia tak. Orang lain ni dok kira kau duit. Sihat tak jaga dah. Apabila dapatnya kesihatan lebih baik daripadanya dapat duit banyak. Situ. Tak ada duit kita boleh cari makan nasi kok ke nasi apa tak apa dah. Tapi kalaunya ada sakit demam mari ada. Duit banyak pun tak boleh nak pakai kerja. Sebab tu umat tu nikmat sihatlah yang penting bagi kita. Nikmat sihat tu. Kemudian cari orang yang sabar seperti tertib pada pesaka lah. Tengok bab pesaka tu. Siapa dia yang boleh makan yang boleh makan harta di asabah tu, tengok bab pesaka. Tak apa dah. Habis maka yang jauh, jenis wali yang jauh, maka ada pun beroleh wali yang jauh itu, yang jauh daripada pihak yang dahulu itu, pihak dulu tadi. Yang pihak dulu hak sebut tadi tu. Jadi pada pihak dulu yang pada sebut jadi wali tak ada atas tu. Dia dahulukan jadi wali atas pihak yang hampir yang lain situlah. Maknanya hak yang jauh daripada pihak yang dahulu itu, dia dahulukan jadi wali, mana dia utamakan menjadi wali untuk nikah, mendahulu atas pihak yang hampir yang lain, hampir juga yang lain. Kita nak tu dulu. Kita dulu tatih ni, tengok. Pihak yang dahulu pada kita sebut atas tu, dia utamakan, dia dahulukan untuk menjadi wali, dia didahulukan atas pihak yang hampir. Tapi pihak hampir mana yang lain pada tersebut tu. Hal lain ni. Misalnya seperti dia kata. Seperti anak saudaranya perempuan tu. Jika terbawah sekalipun. Anak saudara puan walaupun ke bawah, anak saudara, cucu saudara, cicit saudara tu mana ke bawah. Jika ke bawah mana hingga ke bawah sekalipun, iaitunya cucu saudara, cicit saudara masalah. Apa dia? Dia dahulukan, diutamakan untuk menjadi wali atas mamak bapa saudara. Tengok. Hak ni cucu saudara. Pak saudara dok ke Madian. Anak saudara cari turunan anak saudara habis, kalau tak ada pihak anak saudara, tak ada anak saudara, tak ada cucu saudara, semua tak ada, barulah pergi kepada bapa saudara. Dah, pergi kepada bapa saudara. Bapa saudara duk jauh jelak tu. Bukan maknanya bawah badannya anak saudara, jauh pada cucu saudara, cicit saudara lagi. Pergi situ.
Dan jika ada ia mamak tu, hampir sekalipun, walaupun hampir dekat, maklum dah pak dara, mamak pak dara itu dekat dengan anak dara dia. Tapi nasbah cucu dara dekat lagi bak ni. Bak menjadi wali cucu saudara, cicit saudara lebih dekat daripada pak dara lagi. Nasbah untuk bak nikah. Kalau bak apa? Bak saka tu bapa saudara dekat Ada cucu cicit dara tu jauh lagi. Tapi hang ni dak, bak nikah ni adalah dia hampir nasbah dia. Dan jika ada ia wali tu bersamaan pihak wali. Jadi sama-sama pihak tu sama. Setarah panggil, bersamaan mana setarah? Iaitunya adik-beradik masalah. Dua orang. Ada. Tetapi tiada hampirnya. Gitu dah. Maknanya jika ada ia wali saat ni bersamaan pada pihak wali. Kalau pihaknya pihak perempuan, tapi tulisnya pihak wali. Pihaknya pihak perempuan gitu jamnya. Jika adalah ia wali tu bersamaan setarah pihak bagi perempuan tu. Pihak perempuan ni memang setarahnya. Nasbah perempuan tu pihak mana nasbah bersamaan nasbah perempuan tu. Tapi hak rajaknya lah wali. Halanya perempuan lah. Jika ada ia wali tu bersama sama apa pihaknya pihak perempuan sama pihak perempuan tu. Pihak perempuan tu maknanya setarah. Tetapi tiada hampir bagi wali tak hampir, jauh. Wali jauh panggil abad. Dia bukan wali aqrab dak. Cuma dua tu tarah dia sama. Maka lagu mana cara dia? Jawab bagi jika maka didahulukan diutamakan yang hampir bagi orang dua soal tu yang itu wali yang bersamaan saat ini. Dia hampir syariah mana yang lebih hampir lagi? Misal guna seperti anak. Mana tetapi tiada hampirnya. Ya gitu payah dah. Ya ibarat gitu. Maknanya tetapi tiada hampirnya salah seorang. Kalau situ sini maknanya dua-dua ni bersama pihak untuk menjadi wali. Tetapi tiada hampirnya. Jadi tiada hampir salah seorang. Tengok sini kan? Boleh. Maka diahlukan yang hampir. Berarti mana salah seorangnya? Bukan tidak hampir kedua. Tetapi tiada hampirnya, jadi tidak hampir bagi salah seorang tu. Salah seorang tu sama-sama pihak untuk menjadi wali, sama-sama boleh jadi wali. Tapi salah seorang tu yang hampir, salah seorang lagi yang jauh. Tengok sini. Maka dia dahulukan yang hampir. Pihak situ. Tetapi tiada hampirnya, jadi tidak hampir bagi salah seorang tu. Salah seorang tu jauh. Ada seorang yang dekat, ada seorang yang jauh. Itu yang hampir. Maka didahulukan, diutamakan yang hampirnya. Yang hampir bagi perempuan itu. Tengok mana yang hampir lah, yang dekat. Misal kita tengok misal dia. Seperti anak saudara yang sebapak. Anak saudara yang sebapak, dia dahulukan daripada anak bagi anak saudaranya. Saudara mana anak saudara sebapaknya. Anak saudara sebapak dengan perempuan itu. Maknanya pak dia tu samalah. Anak saudara sebapak bukan seibu sebapak dak. Didahulukan khabat atau maharan. Seperti bermula anak saudara yang sebapak, anak saudara sebapak. Ialah didahulukan, diutamakan jadi untuk menjadi wali, didahulukan daripada anak bagi anak saudaranya, saudara perempuan itu. Anak bagi anak saudara panggil apa? Anak bagi anak saudara. Panggil cucu saudara. Panggil cucu saudara. Hak nu anak saudara, hak ni cucu saudara. Dia panggil bersama dua tu. Cucu saudara, anak saudara. Tapi hak ni anak saudara bagi anak temananya anak bagi anak saudaranya yang seibu sebapak dengan dia dengan perempuan. Dengan dia dengan perempuan tu. Misal guna. Hak ni contoh katanya Zainab tu nak nikah. Apabila Zainab nak nikah, dia ada apa? Dia ada anak saudara. Tapi anak saudara ni sebapak. Anak saudara sebapak dengan ayah dia. Anak saudara sebapak dengan ayah dia. Hak ni iailahnya cucu saudara. Tapi cucu saudara seibu sebapak. Cucu saudara tapi seibu sebapak. Ini cucu saudara seibu sebapak. Hak ni panggil anak saudara tapi sebapak. Sebelah bapaknya. Anak saudara sebelah bapaknya. Hak ni sebelahnya ayah pun dia, mak pun dia. Seibu sebapak. Kalau tu mana hampir-hampir. Maka nak dulukan ilahnya anak saudara sebapak. Anak saudara kita utamakan daripadanya anak bagi anak saudara yang seibu sebapak tu dengan dia. Jadi pihak tu pihak jadi wali tu maknanya samalah. Samanya pihak tu tapi tengok hal ni dekat. Kerana anak saudara tu dekat pada cucu saudara. Anak bagi anak saudara, cucu saudara panggil ab'ad. Adapun anak saudara yang sebapak tu panggil aqrab.
Panggil akrab. Kalau anak saudara yang seibu sebapak, min babi aula dia, ni anak saudara sebapak. Lepas tu nak hadu dengan cucu saudara seibu sebapak, maknanya kita nak utamakan anak saudara. Tertib dulu lepas dah. Tertib dulu pasal ni dia. Ada hati dia. Lepas tu saat ni jika adalah ia wali itu, atau jika adalah tu wali itu bersamaan pihak jadi wali. Pihaknya pihak wali atau pihak menjadi wali. Boleh tak? Atau pihaknya pihak perempuan. Jadi maknanya bersamaannya pihak tu. Atau pihak menjadi wali. Pihak wali mana pihak menjadi wali. Jika adalah wali mana orang. Tak? Rajak pada wali mana orang. Jika adalah orang yang nak jadi wali tu bersamaan setara pihaknya pihak menjadi wali. Pihaknya wali mana pihak menjadi wali. Hak tok guru rajaknya pihaknya wali, jadi pihak menjadi wali. Mana wali yang kedua tu maknanya menjadi wali. Pihak jadi wali. Jadi pihak jadi wali. Wilayah abang yang pihak wilayah. Dan sebuah wilayah tu boleh berlaku ni. Ya tak? Boleh jadi wilayah, boleh jadi wali tu. Boleh, samanya. Tapi tengok padanya mana dekat. Anak saudara sebapak lah dekat. Padanya cucu saudara. Cucu saudara jauh, ni anak saudara. Tapi itu nasbah untuk menjadi wali samanya. Itu panggil bersamaan pada pihaknya pihak menjadi wali. Menjadi wali tak masalah. Ini sah, ini pun sah. Tapi kalau sah tu, kedua-dua tu ada, kita nak mana dulu? Diutamakan ilahnya anak saudara dulu. Ada, diutamakan, didahulukan anak saudara dulu. Ada, takdimkan. Dia takdimkan, diutamakan. Tidak aula ditakdim. Habis. Dan jika adalah bersamaan dua wali pada darjatnya, dia bagi dua wali tu, darjat. Sini mana pihak? Pihak wali, ini maknanya lah darjat dia, pangkat dia, kedudukan dia, setarah dia, bersamaan. Tetapi adalah salah seorang di keduanya wali tadi yang merdekakan dia akan perempuan tu. Yang merdeka mana? Yang memerdekakan dia akan perempuan. Mana jadi wali? Dia ada dua pihak. Dia tu ilahnya tok ngulu lagi. Ada. Dia semua tu setara. Darjat sama. Nasbah darjat adalah sama. Tapi hak seorang ni dia memerdekakan. Ada hak ni memerdekakan. Berarti dua pihak. Misalnya contoh katanya kitanya anak saudara masalah. Bapak saudara kita beli hamba mari. Beli hamba kena padanya anak saudara kita atau cucu saudara kita. Kita pun memerdekakan dia. Hak ni pun anak saudara dia ke? Kita adik-beradik dua. Kita dua adik-beradik. Apabila dua adik-beradik, berarti kitanya berhak boleh menikahkan puan tu. Lepas tu tengok seorang lagi yang dia tu ialah memerdekakan perempuan tu. Maka mana kita utamakan? Tentu kita utamakan ada yang memerdekakan lagi. Dia tu ada dua. Samanya satu dia panggil darjat dia sama, dua tu adik-beradik. Ada sama adik-beradik. Kemudian dia tu adalah satu darjat, satu lagi panggil penghulu. Maka adalah kita mengutamakan yang sedarjat dan pula dia tu adalahnya ada satu pangkat penghulu lagi. Begitu dah. Jadi panggil jika adalah bersamaan dua wali daripada pada darjatnya. Sekarang dua tu adik-beradik masalah. Tetapi adalah salah seorang di keduanya ialah yang memerdekakan dia akan perempuan tu. Dia perempuan. Mana dia yang memerdekakan perempuan tu? Atau saudaranya saudara perempuan yang seibu dengan dia dengan perempuan. Atau tu atas mana? Atau tu atas badannya salah seorang. Tu nak jaga tu atas tu. Atau tu atas badannya salah seorang. Mana? Tetapi adalah saudaranya. Jadi adalah salah seorang. Adalah saudaranya, saudara perempuan tu yang seibu sebapak dengan dia. Kalau atas badannya yang merdeka macam mana? Tapi ada baiknya atas badannya yang merdeka. Mana? Adalah salah seorang dari keduanya ialah saudaranya yang seibu sebapak. Elaknya atau tu atas badannya yang merdeka. Ada baiknya atau tu atas badannya salah seorang. Nampaknya atas itu macam mana? Yang atau ada yang tu. Tak kena guna. Tetapi adalah salah seorang dari keduanya ialah saudaranya perempuan, siapa mana yang seibu sebapak dengan dia dengan perempuan. Tu dua ni sama, setarah dia, darjat dia. Tetapi salah seorang lagi ni naik satu tarah lagi iaitu dia tu ialah seibu sebapak, mana itu adik-beradik sebapak dengan perempuan. Maka lagu mana? Jawab jika. Maka didahulukan dia jenis akan seorang yang merdeka ataupun tu saudara seibu sebapak, saudara sebapak tu. Dia dahulukan dia akan yang memerdeka dan akan dia akan saudara yang seibu tu. Ada saudara yang seibu. Atau saudaranya perempuan yang seibu dengan dia dengan perempuan.
pasal saudara perempuan tu? Boleh jadi apa? Boleh jadi wali. Saudara perempuan tu zabil arham tak boleh. Tengok sini katanya, atau saudara perempuan yang seibu dengan dia dengan puan. Ke mana boleh jadi wali sini? Ataupun saudaranya perempuan yang seibu dengan dia. Darjat sama contohnya jika bersamaan dua wali pada darjatnya. Tapi adalah salah seorang di keluarganya yang madihkan dia, tu lebihlah. Darjat yang sama tapi seorang lagi dia madihkan. Dia ada dua pihak. Atau adalah salah seorangnya adalah saudaranya perempuan yang seibu dengan dia, dengan perempuan itu. Saudara seibu, zabil arham. Lepas tu dia boleh jadi wali mana? Saudaranya, saudara perempuan itu ialah yang seibunya dengan dia. Tengok ibarat sini dah. Payah dah. Baca dulu pasal tak lekat ni ke mana ni? Arak duk mana dah arak? Dia tengok. Payah kita. Dia main. Ni pun duk mana ni? Dah ni dah mana ni? Kanan bagi lekat sini. Tak ingat masalah ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahalazim. Ia tanya atau kalau kita atas pada seorang, tetapi adalah saudaranya, ialah saudaranya perempuan. Atau ini adalah salah seorang tu atas memadihkan lah macam ni. Atau adalah salah seorang saat itu ialah kena pada saudara, tapi saudara pun yang seibu dengan dia, dengan perempuan tu. Misal gua nak ni misal dia. Dia tu alahnya adik-beradik tu, adik-beradik ada seibu saja. Tapi boleh jadi wali pihak mana? Salah seorang tu alahnya di Madehka. Tak apalah tu. Hak seorang lagi tu mana? Atau ni atau bukedan salah seorang lagi tu seibu bukeh ni atau. Ataupun saudaranya perempuan. Saudara mana? Saudara yang seibu dengan dia. Dengan dia perempuan. Dia saudara ibu. Kalau kita nak buat misal gini, senang. Maknanya dua ni adik-beradik. Ada? Misal hak nampaknya. Wallah alam dah. Maknanya dia ni adik-beradik. Mana puan tu nak nikah. Apabila seorang puan tu nak nikah, nama Zainab masalah. Tiba-tiba dia ada abang dua orang. Maka abang dengan abang tu setara. Panggil darajat sama. Adik-beradik. Setara. Itu panggil darajat sama. Kerana adik-beradik. Cumanya, abang adik-beradik seibu sebapak. Hak abang seorang lagi atau adik tu adalahnya adik-beradik sebapaknya. Makanya adik-beradik sebapak. Hak ni pempak juga. Sebabnya pihak wali ke? Pihak wali adalah tilik padanya hak jatih. Faham tak? Hak jatih. Maknanya, hak ni adik-beradik. Maknanya lah Zainab, dia 3 beradik masalah. Zainab nak nikah, tiba-tiba abang dia namanya Umar. Abang seorang lagi namanya Usman.
Jadi Utsman dengan Umar tu adalahnya adik-beradik. Dan dia tiga orang ni adik-beradik. Tiba-tiba mana tengok, hak ni adik-beradik, tilik pada adik-beradik panggil darajat sama, adik-beradik. Sama. Cumanya lebih mana? Lebih padanya hak Umar tu adalah adik-beradik seibu sebapak. Hak yang Utsman tu adalah adik-beradik sebapaknya. Maka mana yang boleh jadi wali? Jadi panggil darajat sama, adik-beradik. Kalau darajat yang sama berarti maknanya lah Umar atau Utsman. Atau Utsman jadi wali. Maka Utsman adalah adik-beradik sebapak saja. Mak lain. Hak Umar ni adalah adik-beradik seibu sebapak. Makanya dua tu panggil, tilik pak tu panggil adik-beradik. Adik-beradik sama, darajat yang sama. Bawa tilik pada Umar sebelah pak, sebelah mak tu satu lagi. Sebelah mak tu mana adik-beradik bagi puan, maka diutamakan ilahnya yang seibu sebapak. Dah, mana lebih tu darjah. Ini nak tafsir hak dulu tu. Nak tafsir bukan hak lain ni dah. Mana gitulah. Hak ni maknanya adik-beradik tiga orang, tiba-tiba seorang puan nak nikah, makanya adik-beradik itu boleh nikah belaka. Kena adik-beradik. Tapi dak nak tengok mana yang dekat satu lagi. Tengok pada hak tu, sebelah ayah tu sama dah. Tapi sebelah yang lebih satu lagi sebelah mak. Maka sebelah mak ni sebenarnya tak dikirakan, tidak diiktibarkan untuk menjadi wali ni nikah. Tapi apabila naik sebuah darjat, dia panggil tingginya ialah darjat seibu sebapak kerana dia lebih sebab mak lagi ni. Maka mak tu ambil mari untuk kira darjat. Ada untuk kira panggil lebih satu lagi. Dah faham dah. Allah Akbar. Jom kita baca lekat nama selawat Nabi insya-Allah. Nanti buka dah. Faham situ. Sebab baca dulu bahasa tak lekat. Masa ni orang mari. Tak 10 tahun depan lagi baca mungkin lekat pula. Kalau boleh tulis dah. Misal dia. Kalau kita tengok kitab dulu mungkin lah sikit. Dia baca tu kan. Habis. Ni misalnya bahasanya ilahnya sebab tadi tiga beradik, tiba-tiba tiga beradik ni maknanya ilahnya darjat yang sama. Kerana abang sama abang adik-beradik. Tiba-tiba tilik pada hak seorang lagi dia panggil lebih pihak puan, pihak itu ibu. Sebab tu adalah salah seorang bagi wali salah seorang barinya tu wali tadi adalah dia tu ialah saudaranya seperempuan yang seibu dengan dia dengan puan. Lebih situ. Sebab darjat ni dia tak tilik pada puan. Pihak puan tapi dia lebih situ. Maka dia dahulu dia akan seorang yang merdeka atau dia akan salah seorang yang saudara seibu tu. Jadi wali maknanya seibu sebapak lebih daripada sebapak. Memang darjat sama tapi yang lebih seibu sebapak. Begitu. Habis. Ini misalnya jamak misal ke. Begitu lagi tu. Habis. Sebenarnya pihaknya pak dara. Pak dara sama pak dara. Mak saudara satu, anak saudara sama anak saudara. Tapi anak saudara satu lagi, anak saudara seibu sebapak. Anak saudara satu lagi, anak saudara sebapak. Mana jadi utamakan jadi wali? Yang seibu sebapak. Kerana salah seorang tu yang mari pihak ibu ada satu lagi. Mana lebih? Seibu sebapak. Situ. Dan tiada sah anak itu akan wali, mana jadi wali. Dan tidak sah anak itu menjadi wali, ibu bagi anak tak sah. Anak jadi wali nikah mak dia. Tak boleh. Dah. Maknanya tiada sah anak itu akan wali, ibu mana jadi wali ibunya, pihak anaknya. Dah. Mana jadi wali tu? Pihak tak lepas adanya wali tu. Wali-wali pihak anaknya, anak bagi ibu tu. Jadi pihak anak tu tak boleh. Mafhumnya? Kalau dia jadi wali bukan pihak mak, bukannya kerananya jadi mak dengan anak tak apa. Ada hak jadi nak jadi wali kerana pihak anak tu. Bandingnya seperti ni. Sebab masalahnya makan zakat kan? Kita makan zakat atas jalan kita tanya mak ayah kita. Tak boleh. Kita miskin, mak kita kaya maksudnya. Ayah kita kaya. Lepas tu kita nak makan zakat atas jadi anak tak boleh kerana wajib nafkah kita. Tapi kita makan zakat kerana pihak lain. Ada, mak kita beri zakat kita atas jalan kita tanya mengaji masalah. Atas kawan mengatakan boleh terima zakat tu. Atau kita tanya dah orang tu buta masalah. Atau kita tanya orang fisabilillah masalah. Maka ialah kita makan zakat pihak lain bukan pihak tu. Boleh sebarang ni ke. Hak pihak anak tu tak boleh jadi wali tu. Mak kita nak nikah atas jalan kerana kita tanya anak dia tak boleh. Melainkan ada sini melainkan. Melainkan kecuali jika ada anaknya, anak perempuan itu, anak mamaknya ada. Anak jadi jika anak bagi seorang perempuan tu. Anaknya mana anak seorang perempuan tu ialah anak mamaknya, anak mamak bagi perempuan. Melainkan jika adalah anaknya itu anak bagi mamaknya. Tak apa.
Anak perempuan itu anak mamak dia. Ha, masalah. Ke mana? Herat ibarat. Anak pueh, anak kita nak nikah mak kita. Mak kitanya nak nikah, kita jadi wali. Tapi kitanya bukan nikah kerana kita jadi anak mak kita, tapi kita nikah kerana kita anak bagi pak dara bagi pueh tu. Ada anak pak dara pueh. Anak bagi mamaknya sebab sini. Anak ada, tapi anak mamaknya, anak mamak bagi perempuan tu. Misal je tengok. Seperti ia perempuan tu bersuami dengan anak mamaknya. Ada. Bersuami dengan anak mamaknya, anak mamak perempuan tu mana sepupu? Dengan sepupu. Dia panggil nikah dengan sepupu. Ya tak? Bawa nikah sepupu boleh anak lelaki. Lepas tu mak pak tak ada dah masalah cerai ke atau mati ke. Anak tu nak jadi wali boleh tak? Tak boleh kerana pihak anak. Tapi dia pihak apa? Pihak tu kerana ilahnya suami bagi mak dia tu adalahnya sepupu. Awal suami tu sepupu berarti anak tu anak sepupu. Anak kandung dia tidak padanya lah beranak tubik pada dia. Tapi panggil anak sepupu kerananya lah suami dia lah sepupu dia. Berarti mana dia nikah atas jalan pihak tu ialah anak sepupu saja. Kalau menjadikan tu anak tak boleh. Atau apa-apa mung anak nak jadi wali kan dah tak. Kerana suami bagi mak saya adalahnya dua tu sepupu. Berarti saya nikah kerana saya jadi anak sepupu bagi mak saya. Dia panggil kita anak tu mak kita dan itu mak dara kita. Ada? Dua pihak tu. Kita nikah sepupu berarti anak tu panggil anak. Ada? Anak kita dan tilik padanya lah dua tu ilahnya sepupu. Berarti mana kita anak sepupu mak kita. Tilik pada nasbah pak kita. Ini pak kita, ini mak kita. Kita mari dua ni sepupu. Kita panggil ini mak kita, ini ayah kita. Tapi tilik padanya pihak ayah, kita jadi anak sepupu. Ada? Mak kita panggil anak sepupu, mak dara. Mak dara kita dah. Kerana apa? Kerana kita ini ayah kita. Pak ayah kita sepupu, berarti kitanya anak sepupu. Deh, pihak tu boleh. Tapi syaratnya tak ada wali-wali lain. Wali lain tak ada. Tiba-tiba anak sepupu ada. Anak sepupu no anak dia sendiri. Boleh. Tak, kerana nikah tu bukan diri jadi anak tu, hanya diri anak sepupu saja. Boleh. Tu sebab tu sini ibarat dia katanya tiada sah anak itu akan wali mana jadi wali ibunya pihak anak tak bolehnya. Tapi pihak lain boleh. Malaikat jika ada anaknya perempuan itu ialah anak mamaknya. Anak pak dara dia mak sepupu dia. Sepupu dia, anak pak dara dia mak sepupu lah. Tak apa, boleh. Dah. Tu. Dia mai balik situ main. Habis. Sakit kepala ni kita bab nikah. Bab nikahnya ke main sakit kepala. Mai balik situ. Bila dah tak biasa ngaji dah. Tak biasa ngaji bab nikah, ngaji bab nikah. Tak biasa ngaji. Nikah dah tak biasa ngaji tak ada. Dak situ. Habis. Maka seperti ia bersuami dengan anak mamaknya jenis sepupu dia. Nikah sepupu. Dia tulis tu kita tak payah nak sepupu. Ada okey anak pak mak atau anak mamak tu gapo pula duk penis situ. Tulis sepupu situ. Maknanya lah dengan sepupu dia maka dapat satu anak, jadi dapat seorang anak. Anak mana? Anak laki-laki dengan puai tu. Berarti mak kita dan mak dara kita. Ingat? Ada? Mak kita nak mak mak dara kita. Kita boleh panggil mak dara. Panggil mak. Ini mak dara saya ni. Ada? Ingat balik ni kalau pak kita yang nikah dengan boris dia. Sebab ni kalau saya ni dua pupu. Contoh katanya kalau sepupu mana anak dua pupu. Berarti maknanya muhajirin dengan saya panggil anak. Dan muhajirin panggil anak dua pupu. Muhajirin dengan saya panggil anak dua pupu. Dan dia anak kandung, memang anak kandung tapi panggil anak dua pupu. Kerana saya dengan mak dia tu dua pupu. Berarti pihak dia tu anak sendiri. Sama dengan mak dia. Ada panggil anak sepupu. Satu dua pupu, tiga pupu sama, tiga pupu, empat pupu sama. Berarti tilik situ dia anak sepupu. Panggil mak dara boleh lah. Ada muhajirin panggil mak dia panggil mak dara. Mak dara lo kain sikit. Boleh. Buat apa panggil aku mak dara? Ada mak dara pupu, mak dara dua pupu panggil. Panggil mak dara dua pupu. Boleh panggil mak dara. Kenapa? Kerana tilik padanya ilahnya pak dengan mak tu adanya adik dua pupu masalah. Ada adik-adik dua pupu. Kalau tu mana boleh panggil mak dan boleh panggil mak dara pupu. Tu mak saudara saya tu. Mak dara mung mana pun mak mung lah.
Dak mak dara pupu saya, dak main gitu. Ada balas itu. Hak tu tak faham, kita faham dah. Mana mak kita kerana dia beranak kita. Tapi panggil mak dara pupu kerana pok dengan mak tu adalah pupu atau dua pupu. Faham dah kat situ. Habis. Maka dapat seorang anak laki-laki dengan dia kemudian, maka mati anaknya, anak suami tu mati. Lepas tu anak tu mati. Dah, kemudian maka mati anaknya, anak. Dah, jadi mati, kemudian mati anaknya. Kemudian maka mati anaknya, mamaknya itu. Badal padanya tu. Situ payah ni. Kemudian mati anaknya, apa anaknya? Anak bapak, anak mamaknya. Situ. Anaknya, mamaknya. Ada badal. Mamak tu badal padanya. Kemudian mati anak mamaknya. Gitulah. Lepas tu anak mamak tu maknanya anak mamak itu mati. Anak mamak mati, apa dia? Pupu tu mati. Tak lagi tak ada dah. Masalah dah. Tu. Kemudian maka mati anak mamaknya. Mamak tu pak dara, anak mamak sepupu. Kemudian ailahnya anak bagi mak dara makna sepupu tu mati. Maka anaknya jadi anak bagi mamak tu. Anak ada di situ. Jaga ni domel sini payah. Ada domel jaga. Maksud apa lagi? Maknanya maka mati anak mamaknya itu, apabila mati mana? Maka anaknya anak bagi mamak tu. Anak bagi anak mamak. Anaknya jenis anak bagi anak mamak. Itu dinamakan anak bagi mamaknya, mamak perempuan tu. Pula panggil itu. Jadi maknanya dia panggil dua tu nikah dengan suami dengan anak dengan sepupu. Apabila nikah sepupu boleh anak seorang. Nikah sepupu boleh anak seorang. Kalau papa tulis sedap sikit dah. Tapi tak apalah, kita ngaji satu dah. Universiti dah ni. Tak payah tulis lah. Jadi maknanya apabila dapat seorang anak dengan puai tu. Berarti puai tu panggil mak, dan juga puai tu panggil mak dara. Mak dara pupu. Apabila itu kemudian maka mati anaknya, anak mamak tu. Anaknya anak mamaknya itu. Lepas tu anak mamak mati. Anak mamak siapa dia? Mak mamak dia. Anak dia lah. Sini katanya maka dapat seorang anak laki-laki dengan dia. Dengan puai tu. Dapat anak laki seorang. Walau dapat anak laki, kemudian maka mati anaknya, mamaknya itu. Kemudian maka mati anaknya jenis anak mamak tu. Anak mamak tu mati. Mana anak dia mati? Maka anaknya, anak bagi mamak itu dinamakan anak bagi mamaknya pula. Maka sah anak jadi wali bagi ibunya. Maka anaknya jenis anak bagi mamak tu, anak mamak mak sepupu. Anak mamak berarti sepupu tu. Maka anaknya jadi anak mamak. Nyawa yang keluar tu nyawa situ dah. Kemudian maka anaknya, anak mamak iaitu sepupu tu, iaitu suami dia. Dinamakan anak bagi mamaknya. Hak sepupu mana hak suami tu dinamakan anak bagi mamaknya perempuan itu pula. Anak mamak dia. Balik sini ni. Jadi seorang maknanya tu seperti perempuan tu ia berkahwin dengan anak mamak dia, sepupu dia. Apabila nikah sepupu boleh anak laki seorang. Apabila anak laki seorang kemudian maka mati. Apa berkaitan mati pak tak? Kalau tak mati kan? Jangan mati tu. Maka matilah anak mamak tu. Yang nikah dengan anak mamak. Apabila mati anak mamak jadi sepupu. Masalah dah nikah ke atau cerai masalah dah. Nikah atau cerai. Oh tapi kalau mati, betul mati. Kalau ada lagi tu nak nikah dia. Tu wali apa hayat situ. Tak, contoh katanya lahnya sepupu. Dia seorang tu nikah sepupu. Apabila nikah sepupu boleh anak seorang. Dah. Boleh anak seorang namanya Umar dah selesai. Zainab dengan Umar nikah. Dua tu ilahnya dia panggil sepupu. Dua tu pupu. Mana Zainab dengan Umar sepupu. Apa Zainab dengan Umar tu sepupu, maka dia nikah dapat anak seorang. Apabila dapat anak seorang, Umar tu mati. Kalau Umar tu hidup, Umar tu jadi wali. Tak? Kalau Umar tu hidup, Umar tu wali, tapi Umar tu mati. Apabila Umar tu mati, makanya ilahnya perempuan nak nikah. Siapa jadi wali? Tak ada wali lain dah. Hak dia hanya anak. Anak tak ada jadi wali. Tapi tengok sini, hak yang anak dia tu adanya bapak dia tu sepupu. Berarti mana ni anak sepupu? Dah. Sebab tu katanya, maka
mati anaknya jadi anak mamak, iaitu suami dia mati. Buat tu mana suami dah. Tulis situ. Anaknya jadi maka mati anaknya mamaknya jadi suami. Tulis gitu. Jadi suami mati, tok laki mati. Apalah tok laki mati, maka anaknya anak bagi mamak tu. Anaknya anak bagi mamak sini sepupu sini dinamakan anak. Apa dah baik situ? Ada baiknya. Maka anaknya itu dinamakan anak bagi mamaknya. Anaknya itu jenis anak bagi mamak tu lah. Patutnya mana anaknya anak perempuan tu. Maka anaknya anak perempuan ataupun anaknya anak bagi anak mamak. Gitu betul. Maka anaknya jenis anak bagi anak mamak. Tak? Anaknya anak bagi anak mamak, iaitu anak suami dia. Anaknya anak bagi anak mamak, iaitu anak suami dia. Nyo tu dah jawab pada saat ni. Maka mati anaknya mamak. Jadi, maka anaknya anak bagi anak mamak tu. Ramai dah jawab situ. Jagalah, jaga ramai. Kemudian makanya adalah anaknya anak bagi anak mamaknya. Anak perempuan tu hak tu lah dah anak suami dia. Kemudian berat anak suami itu iaitu anak dia lah. Anak suami itu apa nama? Dinamakan anak bagi mamaknya. Nama anak bagi anak mamak. Berarti panggil anak sepupu. Nasbah pada dia dia melahirkan, maka panggil anak kandung dia. Tapi nasbah bagi anak suami dia sepupu dia, dia panggil anak bagi. Ada? Dia panggil anak bagi anak. Ada sebab tu anak bagi mamaknya, dia panggil anak. Tu boleh. Tu anak sepupu panggil. Ada, jadi anak dia anak sepupu dia. Maka apa lagi tu hukum. Pula. Jadi panggil anak tilik situ panggil anaknya anak bagi mamak, jadi anak sepupu. Tilik pada dia melahirkan panggil anak dia. Zainab tanya anak saya ni, betul lah anak mung. Tapi tak laki mung dengan mung jadi apa? Jadi sepupu. Berarti anak mung tak anak sepupu. Kalau tilik situ mana anak tu panggil anak kandung dan juga boleh panggil anak tu anak sepupu. Ada sebab tu boleh panggil anak tu. Nama dua anak tu. Anak sini boleh anak sepupu masalah. Ada? Kita nikah dengan sepupu kita. Apalagi nikah dengan sepupu kita. Anak kita panggil apa? Anak kandung kita. Dan panggil anak sepupu kita. Kita pergi ikut ni anak siapa ni? Anak sepupu. Dia kata, mung cerah bini dah ni mau buat anak sepupu. Ni anak sepupu saya. Anak sepupu saya, anak sepupu mung. Apa anak mung? Ya tak payah. Yalah sebabnya bini dia tu adalah sepupu saya. Sebab tu dia tu anak sepupu saya. Dia anak saya dan dia tu anak sepupu saya. Sebab tu apa lagi tu? Berarti mana anak ini panggil anak, dia panggil nama anak tu nama apa? Anak bagi mamaknya pula. Ada? Dia panggil anak sepupu pula. Maka apa lagi tu? Apa lagi tilik padanya tu panggil anak sepupu, maka sah anak itu jadi wali bagi ibunya. Tu pun. Tapi bukan pihak anak dah. Hanya pihak kerana tinggal pada itu anak saudara. Bahaya situ habis. Dan demikian lagi ku apa dah kita. Sakit kepala ni pak ni. Wallahu a'lam bishawab. Dan demikian lagi jika ada anaknya itu memerdekakan ibunya atau anaknya itu asabah. Habis. Deh. Sakit kepala pak ni. Allah. Tak apa dah, tak laju dah tak. Sallallahu rabbuna